Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Hari ini kita akan pelajari berkenaan dengan bab 2 bantuan kecemasan. Okay, dalam tajuk ni kita akan jumpa kata-kata kunci seperti kaedah CPR, tekanan dada, bantuan pernafasan mulut ke mulut, kaedah Heimlich Manöver, susah nak sebut dan tercekik. Okey. Seterusnya kita tengok dalam muka surat, cuba tengok muka surat 19. Apakah yang perlu anda lakukan jika terjumpa seseorang yang tidak sedarkan diri atau tercekik di tempat awam sebelum mangsa dibawa ke hospital? Okey, apa yang perlu kamu buat? Bagaimana kaedah CPR? Bagaimana kaedah CPR dan Heimlich Manöver dilakukan? Dan apakah kepentingan kedua-dua kaedah bantuan kecemasan? Okey. Apa kalau kamu perlu buat? Okey. Nanti kita akan pelajarilah dalam tajuk ini. Seterusnya kita tengok rencana sains talian kecemasan 999. Biasanya kamu selalu tahulah kecemasan 99 ni untuk apa. Ia adalah bertujuan untuk apa? Talian kecemasan 99 ialah nombor kecemasan. Nombor kecemasan menggabungkan 5 agensi. Yang pertama, Angkatan Pertahanan Awam, Polis Diraja Malaysia, Penyelamat Kesihatan Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, bagi memudahkan orang awam mendapatkan bantuan kecemasan dengan segera. Setiap panggilan kecemasan yang dibuat melalui talian ini adalah percuma dan nombor pemanggil akan direkod. Hal ini bertujuan supaya pemanggil yang membuat panggilan palsu dapat dikesan. Okey, di sini kebanyakan kita kadang-kadang suka sangat buat panggilan palsu. Jadi nasihatkan jangan sekali-kali buat begitu. Okey, sebagai seorang rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, hubungilah talian ini apabila anda benar-benar memerlukan perkhidmatan kecemasan. Okey, seterusnya kita akan tengok apa itu resusitasi kardiopulmonari ataupun kita panggil CPR, cardiopulmonary resuscitation, dan Heimlich Maneuver. Agak susah juga kita nak sebut kan. Selalu kita dengar perkataan CPR. Bila sebut CPR, semua tahulah bantuan kecemasan melibatkan pernafasan. Okey. Tengok definisi CPR. Kalau tengok muka surat bawah, surat 20 tu, CPR iaitu bantuan kecemasan yang melibatkan gabungan teknik tekanan di bahagian dada dan hembusan ke dalam mulut. Cuba tengok kat sini. Okey, ni maksud dia Okey. Banyak sangat cikgu pun. Okey. Seterusnya ke dalam mulut siapa? Mangsa lah, untuk mengembalikan degupan jantung dan pernafasan. Apakah situasi yang memerlukan CPR? Tengok situasi yang perlu-perlukan saja kita nak pergi buat CPR mesti ada situasi tertentu. Okey, cuba tengok dalam peta bulatan di Rajah 2.1 ni. Okey, kaedah yang individu memerlukan CPR. Pertama, jika seorang individu tidak bernafas. Ini situasi ni kalau apa tengok dalam cerita-cerita movie ke drama ke, doktor akan pump ke dada, dia akan tekan macam tu. Itu kita panggil sekiranya tak bernafas, mungkin dia nak buat bantuan terakhir, sekiranya ada boleh bantu dia untuk bernafas kembali. Okey, kemudian jika seorang individu tiada ada kuman jantung atau nadi, senyap jantung pun tak ada, nadi dicek di leher, di tangan pun tak ada, cubalah nak buat bantuan tu.
CPR dilakukan. Kemudian jika seseorang individu tidak memberikan respon terhadap rangsangan, lembek je. So keadaan individu seperti ini memerlukan CPR. Ingat. Okey, seterusnya kadang-kadang yang dinyatakan dalam Rajah 2.1 mungkin disebabkan apa? Yang pertama, mungkin serangan jantung. Mungkin serangan jantung. Ya. Penyapu tengok belakang tu. Okey, kemudian renjatan elektrik, lemas dan panahan petir. Okey, itu adalah punca-punca yang memerlukan CPR. Boleh tengok keadaan, cuba tengok serangan jantung ni. Tiba-tiba dekat apa? Tengah-tengah duduk naik bas ni, tiba-tiba pak cik ni pegang dada. Itu serangan jantung. Then brother ni kerja TNB ni dia buat kerja-kerja, tiba-tiba terkena renjatan elektrik. Ada juga ini disebabkan kelemasan dan ada juga yang disebabkan kena panah petir. Itu bila tengok sebab-sebab macam ni, punca-punca macam ni yang menyebabkan 3 keadaan di atas, so memerlukan CPR, bantuan CPR. Okey, seterusnya kita tengok pula kaedah CPR. Kamu boleh baca dalam muka surat apa ni Surat 22. CPR ialah kaedah mudah yang tidak memerlukan sebarang peralatan. Orang ramai sangat digalakkan untuk mempelajari kaedah CPR dengan betul supaya dapat menyelamatkan nyawa seseorang sebelum bantuan paramedik tiba. Apa dia paramedik tu? Bantuan pihak kecemasan seperti bomba, seperti JPAM tadi kita sebut tadi tu Okey, jika kaedah ini dilakukan dengan betul, tulang rusuk mangsa boleh patah. Jika tidak dilakukan dengan betul, boleh patah dan udara yang dihembus ke dalam mulut mangsa mungkin tidak sampai ke dalam parunya. Mari kita lihat kaedah CPR yang betul untuk orang dewasa. Okey, cuba tengok Pertama, apa kita perlu buat? Kita perlu buat periksa dulu respon mangsa. Okey, periksa dulu respon dia. Apabila anda terlihat seorang rebah secara tiba-tiba dan pengsan, pergi ke arah mangsa dan pastikan keadaan sekitarnya selamat. Kemudian periksa respon mangsa, tepuk bahu mangsa dan tanya adakah anda okey. Jika tiada respon, jerit tolong dan minta bantuan orang lain di sekeliling untuk menghubungi talian kecemasan. Okey, seterusnya buka saluran pernafasan, di mana kita baringkan dia, dadanya menghadap ke atas di permukaan yang rata. Kita letak kat layout landing dia dekat rata, mungkin dekat jalan ke, kat rumput ke, yang rata lah. Kemudian kita dongakkan kepala dia dan angkat dagunya untuk membuka saluran pernafasan. Periksa sama ada mangsa bernafas atau tidak dengan mendengar bunyi hembusan nafas daripada mulut dan hidung mangsa. Kita boleh dengar Okey, kita dengar, kita buka mulut dia dulu kita letak dengar tu. Ada tak? Lepas tu kita tekan dada, nampak tangan tu kat sini. Kita tekan dada dia, nampak tak? Ada cara dia. Okey. Kemudian jika nadi atau pernafasan tidak dikesan, teknik tekan dada yang diperlukan dilakukan untuk membantu peredaran di dalam badan mangsa. Letakkan sebelah tapak tangan di tengah dada. Ni yang cikgu tunjuk tadi tu. Ni tu. Kemudian dengan masukkan tangan dalam keadaan lurus, tekuk tangan tadi dan selang-selikan dengan jari ni. Tengok sini ni. Okey, boleh bayangkan bangun dan condongkan badan sedikit ke depan dengan bahu maksudnya cikgu kalau baca ni boleh, ataupun video nanti kita tengok. Okey, kemudian bawah lebih kurang 5 cm dan tidak lebih daripada 6 cm. Lepaskan tekanan dengan masih pada dada mangsa. Biarkan dada mangsa kembang semula sepenuhnya sebelum tekanan seterusnya dilakukan. Tekanan di dada dilakukan kadar 100
hingga 120 tekanan per minit. Ini cuba tengoklah kedudukan tangan yang perlu kita buat. Lepas tu kita bagi bantuan pernafasan lah, di mana kita picit hidung dia, lepas tu kita hembuskan udara ke dalam mulut. Mungkin kita segan nak buat, tapi kita abaikan benda tu sebab kita niat kita untuk membantu memberi pernafasan, bantuan oksigen. Okey, bila kita hembus, kita sedut oksigen, kita hembus ke mulut dia. Dalam trakea dan sampai ke paru-paru. Kemudian tekanan dada sebanyak 30 kali diikuti dengan 2 kali hembusan mulut. Berulang sehingga ambulans tiba atau sehingga masa sedar. Jika masa bernafas tapi masih belum sedar, ubah kedudukan pada masa dalam keadaan mengiring. Okey. Lepas tu cikgu nak hampa baca apakah kepentingan CPR. Penat juga. Okey, kamu boleh baca, kemudian cuba jawab. Terangkan maksud CPR. Kemudian berikan 3 situasi. Lepas tu, dan 3 soalan yang melibatkan pemikiran. Baik. Pada suatu hari semasa mutu dan ayahnya sedang menonton ni, soalan 2 ni, dan 3 dan 4. Kemudian cikgu minta hantar ke dalam Snap dan hantarkan dalam Google Classroom. Jangan lupa